السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada pagi ini. Dan kita bermohon pada Allah supaya Allah Ta'ala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia ni, insya-Allah. Pertama sekali, seperti mana yang telah dimaklumkan, kuliah subuh khas pada hari ini tajuknya akan membincangkan tentang penawar hati, penawar petunjuk nabawi bagi hati. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mendengar beberapa buah hadis yang saya ambil daripada kitab Sahih Al-Bukhari, daripada kitab Ar-Raqaiq. Bab Ar-Raqaiq ni ialah bab berkaitan dengan sesuatu ataupun perkara untuk melembutkan hati. Ar-Raqaiq mai pada perkataan riqqah, iaitu maksudnya lembut. Dan sebelum pada tu, suka untuk saya sebut dan peringatkan keberadaan kita dalam majlis yang mulia ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita rahmat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, kata Nabi SAW, Nabi kata, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjan tamman hajjatahu. Maksud hadis tu, kata Nabi, man ghada ilal masjid, sesiapa yang pergi ke masjid, keluar rumah pergi masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidak dia mahu daripada keluarnya rumah pergi ke masjid tu melainkan untuk belajar, cari sesuatu yang baik, au yu'allimahu, ataupun mengajarkan kepada orang sesuatu yang baik, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatahu, pahalanya ataupun ganjaran yang akan diterima ialah seperti satu orang yang mengerjakan haji, dan haji itu ialah haji yang sempurna, tidak berkurang daripadanya pahala. Jadi hadis ni merupakan saranan, dan kita berharap kita menjadi orang yang dapat bahagianlah daripada hadis ni. Dan selain pada tu, Nabi juga sebut tentang duduknya kita dalam keadaan selepas selesai salat subuh, lepas pada tu duduk dalam majlis ilmu ni nak dengar benda-benda yang baik, lebih baik daripada membebaskan 4 orang hamba daripada kalangan walad Ismail, iaitu keturunan Nabi Ismail. Hadis tu riwayat Abu Daud. Nabi kata, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil ghadah hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Maksud hadis tu, Nabi kata, duduk sekiranya ataupun jikalau kamu duduk
dalam satu kumpulan yang yazkurun Allah, zikir kepada Allah. Zikir ni taklah bermaksud berzikir yang kita faham pegang tasbih ke ataupun zikir dengan jari tu. Itu bahagian daripada zikir. Dan salah satu daripada majlis zikir ni ialah duduk dalam majlis ilmu. Nabi kata min salatil ghadah, duduk dia tu daripada salat subuh hatta tatlu'asy syams, sehinggalah terbitnya matahari. Ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail, lebih aku suka berbanding membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Ismail, yakni Nabi Ismail. Wala an aq'uda ma'a qaumin, dan sekiranya kamu duduk bersama satu kaum yazkurun Allah, zikir pada Allah, ingat pada Allah, min salatil asri, daripada salat asar, ila an taghruba syams, sehinggalah terbenam matahari, ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan, lebih aku suka daripada membebaskan 4 orang hamba. Jadi dalam hadis tu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ni, Nabi kata duduk dalam majlis ilmu bermula daripada salat subuh sampai matahari terbit lebih baik daripada membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Ismail. Dan duduk dalam majlis ilmu bermula daripada salat asar sampai matahari terbenam lebih baik berbanding membebaskan 4 orang hamba. Bebas hamba ni benda yang besar. Sebelum pada tu Nabi sebut dalam hadis tu, kalau duduk lepas subuh sampai terbit matahari, dia lebih baik berbanding membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Ismail. Dan duduk lepas asar sampai kepada matahari terbenam lebih baik berbanding bebas 4 orang hamba. Yang kedua tu Nabi tak sebut keturunan Ismail, Nabi cuma sebut hamba saja. Jadi para ulama bincang sebab apa yang duduk lepas subuh sampai matahari terbenam Nabi sebut lebih baik daripada membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Ismail. Yang nombor 2 tu, yang akhir, yang ujung hadis tu, Nabi tak sebut pula keturunan Ismail. Okay. Sebab dalam kategori hamba merujuk kepada zaman Nabi ni lah. Okay. Dia ada hamba-hamba yang bila mana dibebaskan, dia punya kedudukan tu lebih baik daripada bebaskan hamba-hamba lain. Antara hamba-hamba yang duduk pada prioriti yang tinggi untuk dibebaskan ialah hamba-hamba daripada keturunan Nabi Ismail berbanding hamba-hamba pada keturunan lain. Okay. Jadi merujuk pada zaman Nabi pada waktu tu, ramailah daripada keturunan hamba-hamba tu daripada keturunan Ismail, iaitu daripada bangsa Arab sendiri. Mungkin mereka tertawan dengan sebab perang kabilah yang berlaku. Jadi kalau boleh bebaskan yang tu, itu paling terbaik. Kalau bebaskan yang kulit hitam tu biasa, itu biasa. Okay. Tapi bebaskan yang paling terbaik daripada keturunan terbaik, itu lebih besar. Jadi para ulama sebut sini, bila mana Nabi buat komparatif, perbandingan dua, satu kumpulan hamba daripada keturunan Ismail, satu kumpulan hamba, tak sebut keturunan mana. Daripada perbandingan Nabi buat tu, Nabi nak tunjuk pada kita, duduk dalam majlis ilmu ni pun dia punya pahala taklah sama setiap waktu. Dia ada waktu yang pahala dia tinggi, dan ada waktu pahala dia dapat juga, tapi tak setinggi waktu-waktu utama ni. Jadi para ulama sebut, bila mana Nabi sebut duduk dalam majlis ilmu bermula salat subuh sampai matahari terbit, ia lebih utama berbanding duduk dalam majlis ilmu yang lepas salat asar tu. Sebab apa? Sebab waktu subuh ni waktu yang kita masih lagi antara sedar tak sedar, sebab baru bangun tidur. Okay. Dan dia punya tidur waktu ni lagi sedap pada tidur lepas asar tu. Sebab lepas asar tu kita dah celek lama dah. Okay. Yang lepas subuh ni kita pejam lama baru nak celek. Jadi boleh bertahan untuk celek lama tu lagi bagus berbanding bertahan hak yang lepas asar tu. Sebab waktu tu kita dah aktif dah, kita dah harungi hari ni dah separuh hari dah. Tinggal nak perhabis baki malam je. Okay. Tapi ni baru permulaan hari. Kita dah start mula hari ni, hari yang kita lalui ni, dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Maknanya malaikat yang menanda mencatat amalan,
amalan yang kita nak buat pada awal hari ni dimulakan dengan majlis ilmu dulu. Okay, jadi itu sebab dia punya waktu tu lebih utama berbanding waktu yang lepas asar tu. Kalau boleh duduk dua-dua, itu lagi baiklah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, saya sebut 2-3 hadis ni untuk saranan supaya kita tahu keberadaan kita ni bukan sia-sia, dan menjadi saranan ataupun targhib untuk kita mencari waktu luang supaya kita boleh duduk dalam majlis-majlis yang baik pada waktu yang terbaik, lalu kita mendapat rahmat yang paling tinggi dan terbaik juga. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada hadis-hadis Nabi nak cerita pada kita kelebihan duduk dalam majlis ilmu ni bukan saja-saja, melainkan kita memburu rahmat Allah Azza wa Jalla. Okay. Antara hadis yang nak dikongsikan, sebab tajuk kita ialah petunjuk nabawi bagi hati. Pertama nak kena cerita dulu hati manusia. Hati manusia ni ialah tempat berlakunya lintasan dan juga bisikan. Hati ni di mana? Melayu akan terjemah hati. Dalam bahasa Arab dia panggil qalb. Kalau jamak dia panggil qulub. Qalb ni maksudnya satu benda yang boleh berubah. Perkataan bahasa Arab pun qalaba yuqallibu, maksudnya benda yang boleh berpaling, cepat berubah. Okay. Melayu terjemah hati, tapi Arab dia faham bila sebut qalb ni, ianya ialah jantung sebenarnya. Sebab hati dalam bahasa Arab ialah kabid ataupun kibdah. Itu sebutan betul lah. Okay. Cuma kita dah terbiasa dengan terjemahan hati tu, kalau nak ubah ke jantung jadi payah sikit. Okay. Jadi para ulama bahas jantung tu ataupun hati tu bahagian mana? Adakah jantung yang betul-betul ada dalam badan kita ni, tempat berdegupnya, yang menjadi pusat bergeraknya seluruh anggota badan kita? Ada yang kata situlah tempat berlakunya lintasan, situlah tempat berlakunya bisikan, lintasan-lintasan kebaikan, dan juga bisikan syaitan dan hawa nafsu pun situ. Dalilnya daripada mana? Peristiwa insyiqaq as-sadr, belah dada Nabi. Sebab malaikat yang basuh, dia basuh jantung, dia tak basuh bahagian lain. Jadi ada para ulama kata jantung kita ni lah tempat berlakunya, orang kata apa, lintasan. Sebab tu ada satu kajian, tapi dia bukan kajian yang pasti ataupun kajian yang bersifat boleh jadi kata putus ataupun muktamad. Orang-orang yang ada sakit jantung, dia buat tukar jantung lain. Dia banyak duit, dia tukar jantung, beli jantung orang yang dah mati. Okay. Boh dalam tempat jantung dia. Satu bahagian ke ataupun guna 2-3 urat ke apa semua. Jantung orang tu, lintasan orang yang lama tu dia boleh masuk sikit dalam hati kita. Ini kajian lah. Betul tak betul wallahu a'lam. Okay. Tapi kajian bukan Islam punya kajian. Okay. Maknanya orang tu dia dapat jantung baru, dia akan mengalami perubahan karakter sikit, iaitu karakter jantung lama tu. Sebab itu ialah tempat laluan, lintasan. Okay. Jadi Nabi SAW sendiri, dia banyak sebut kepada kita tentang pemeliharaan hati ni. Hadis yang kita selalu dengar lah, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Nabi kata, saya beri gambaran umum hadis tu. Nabi kata dalam tubuh badan manusia ni ada satu seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Bila baiknya seketul daging itu, maka baiklah seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila mana buruknya daging itu, maka buruklah semua sekali. Ala wahiyal qalb. Nabi sebut, ketahuilah ianya ialah jantung ataupun kita sebut sebagai hati. Okay. Dan Nabi itu sendiri banyak mengajar kepada kita, antara ajaran yang Nabi ajar ialah berdoa supaya diberi ketetapan hati. Sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, yang mana hadis ni datang daripada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni daripada kalangan yang disebut sebagai radif, teman Nabi, khadam Nabi, duduk dengan Nabi lama, daripada usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. 10 tahun duduk dengan Nabi, daripada budak sampai dah naik kepada dewasa. Okay. Jadi dia banyak melihat apa yang Nabi suka ucapkan, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, itu dia yang selalu duduk tengok. Jadi Anas bin Malik, dia kata, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul.
Sesungguhnya Nabi SAW ni cukup banyak sebut satu perkataan ataupun satu kalimah ni. Apa kalimah tu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, balikkanlah ataupun bolak-balikkan hatiku ke atas agama. Yakni tetapkan hatiku di atas agama. Tsabbit ni maksudnya talabus sabat, iaitu minta hati itu tetap. Dengan sebab Nabi ni selalu duk sebut doa ni, jadi Anas bin Malik ni dia tanya Nabi. Dia sebut pada Nabi. Dia kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amanna bik. Kami semua sahabat ni beriman pada kamu. Wa bima ji'ta bihi, dan apa yang telah didatangkan bersama dengan kamu, iaitu risalah dan juga Quran. Fahal takhafu alaina, adakah kamu takut kami sahabat ni akan gelong ataupun seleweng lepas daripada kamu wafat ni? Soalan Anas bin Malik ni, dia macam nak sebut pada kita macam dia macam serabut pun mungkin ataupun rimah pun mungkin duk dengar Nabi duk baca hadis ataupun doa ni selalu. Macam Nabi ni takut benar kepada sahabat ni, takut-takut sahabat ni lepas pada dia wafat ataupun jauh pada pandangan mata dia, sahabat ni seleweng, tinggalkan agama, ikut benda-benda yang tak elok. Jadi beranilah Anas bin Malik ni tanya Nabi, fahal takhafu alaina, wahai Rasulullah, kami beriman pada kamu, kami beriman dengan apa yang kamu bawa. Kamu takut ke kami ni tak beriman? Kamu dah tengok sebahagian pada kami ni ada yang hancur tubuh badan kerana perang, ada yang dah mati pun kerana perang. Takut lagi ke? Nabi jawab, na'am. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh bayang Nabi ni dia boleh jawab lagu tu pada sahabat. Bila mana Anas bin Malik tanya, takut ke kami ni, hati kami ni akan seleweng? Takut ke? Nabi kata, ya, aku takut. Nabi takut ni pada generasi pertama, bukan umat akhir zaman. Nabi takut ni pada generasi pertama. Lalu Nabi kata dalam hadis tu, Nabi kata, innal quluba, sesungguhnya hati manusia ini, baina isbi'aini min asabi'illah, berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Azza wa Jalla. Hadis ni hadis mutasyabihat, yang pastinya jari Allah bukan macam jari kita lah. Kita isbat benda ni duk ada, okay. Cuma kita tidak takyifkan macam mana jari dia, okay. Yuqallibuha kaifa syaa, Allah Ta'ala lah yang membalikkan hati manusia itu ke arah mana yang dia nak. Maknanya kita boleh bayang Nabi ni dia jawab lagu tu, dia kata lagu tu, dia kata kepada Anas bin Malik ni, dia kata, ya, aku memang takut hati kamu semua ni boleh seleweng. Aku takut, aku bimbang dengan benda tu. Sebab hati manusia ni dia boleh berpaling sekejap, dia terpengaruh dengan apa benda, dia boleh tukar pilihan dia. Jadi kita boleh bayang dalam hadis ni, dalam doa yang Nabi duk ajar ni, yang Nabi duk selalu buat ni, Nabi minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hatiku ke arah agama, tetapkan hatiku ke arah agama. Kita semua setuju di sini. Kalau kita tanya hati mana yang paling dekat dengan Tuhan, kita akan kata hati Nabi, jantung Nabi yang paling dekat dengan Tuhan. Mustahil Nabi ni dia lupa pada Tuhan, sesaat pun dia tak akan lupa. Tapi dia sendiri pemilik kepada hati yang paling bersih itu, duk baca selalu doa ni, duk sebut selalu doa ni. Jadi kita yang lebih jauh daripada sahabat Nabi, lebih jauh daripada tabi'in, lebih jauh pada tabi'ut tabi'in, lebih jauh daripada zaman-zaman orang-orang yang hebat, kita ni akhir zaman dah. Kalau Nabi duk hidup zaman sekarang, Nabi lebih bimbang lagi kita ni. Kalau Nabi bimbang pada sahabat, sahabat telah buktikan dia tolong agama tu. Ada sahabat yang mati berperang kerana agama. Ada sahabat yang gadai nyawa, habis harta kerana agama. Nabi dah tengok dengan mata kepala Nabi. Maknanya Nabi boleh beri cop dah kepada sahabat ni, mereka confirm beriman. Tapi bila mana Anas tanya, takut ke kami ni seleweng hati? Nabi jawab, na'am, takut. Maknanya Nabi lebih takut kepada umat akhir zaman, hati dia seleweng. Nak sebut pada kita, bab penjagaan hati ni
luar biasa Nabi beri penekanan. Nabi beritahu kepada kita, Nabi beri maklumat pada kita. Hatta banyak ayat Quran turun menceritakan tentang bagaimana manusia menguruskan hati. Jadi pada pagi ini saya nak sebut kepada ahli jemaah muslimin muslimat yang ada sekalian, satu ayat dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-7. Allah Ta'ala sebut, ayat ni pun kita biasa dengar. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu menyeru, la in syakartum, demi sesungguhnya kalau kamu wahai sekalian hamba-Ku bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah kepada kamu nikmat-Ku. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu ini kufur kepada nikmat-Ku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah keras dan tidak dapat diduga dahsyatnya azab tu. Daripada ayat ni para ulama sebut, ayat ni nak cerita pada kita antara sebab manusia dia pandai bersyukur dan dia kufur pada nikmat Tuhan ialah dia gagal dalam menguruskan hatinya. Bila mana dia gagal menguruskan hati, maka dia boleh terjatuh ke lembah kufur. Salah satunya ialah kufur nikmat. Dan antara sebab seseorang tu dia jadi payah nak bersyukur, dalam Quran ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan amat sedikitlah daripada kalangan hamba-hamba Aku ni yang pandai bersyukur. Tuhan sebut lagu tu dalam Quran nak beritahu pada kita, hati yang liar ini akan menjuruskan kita ke arah kufur nikmat. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari, dalam Babur Raqaiq, dia mulakan kitab Ar-Raqaiq ni dengan satu hadis yang kita pun mungkin selalu dengar hadis ni lah, iaitu hadis yang berbunyi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang dilupai, dilalaikan ataupun tak dipedulikan. Maghbun maksudnya tak perasan. Sebab apa tak perasan? Hari-hari duk dapat yang tu, tak perasan. Katsirun minan nas, kebanyakan manusia tak perasan benda ni. As-sihhatu wal faragh, kesihatan dan masa lapang. Sihat tubuh badan dan juga banyak waktu lapang ni menyebabkan seorang manusia tu dia jadi lupa, tak pandai bersyukur. Tak pandai bersyukur kepada Tuhannya. Sebab tu tadi kita solat subuh, imam rakaat kedua baca satu surah yang ke-100 dalam Quran, iaitu surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ni dia memang highlight terang bagi kita problem manusia yang jadi tak pandai bersyukur ni, yang boleh pergi kepada penyakit yang lebih dahsyat, kufur. Bukan setakat kufur nikmat, kufur kepada ketuhanan dan keesaan Tuhan, boleh pergi ke arah tu. Kalau kita soroti surah ni, surah Al-Adiyat ni dia ada berapa ayat? Dia ada 11 ayat. Dan saya pun yakin ahli jemaah semua ni boleh ingat surah ni, sebab dia surah yang ada dalam juzuk ammah. Dia surah yang selalu, dan surah-surah yang kita panggil ayat lazim. Saya nak ajak tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat yang ada ni, kita tengok ayat ni. Allah Ta'ala nak beritahu penyakit manusia dalam ayat ni, yang berkait juga dengan hati. Allah Ta'ala sebut wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang nafasnya berbunyi kuat. Dhabha ni maksudnya dengusan nafas dia tu kuat, bukan dengusan nafas yang perlahan, kuat. Fal muriyati qadha, dan tapak kakinya itu menghamburkan debu-debu dengan sebab berlari laju. Fal mughirati subha, dengan sebab tapak kaki itu berlari laju keluar api-api, bunga api itu. Fal mughirati subha, dan dia masuk menyerang pada waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a, sehingga berhamburan semua debu-debu ni. Fa wasatna bihi jam'a, dan kuda perang itu boleh masuk di tengah-tengah kawanan musuh. Okay. 5 ayat pertama ni Tuhan cerita tentang kuda perang. Al-Adiyat ni maksudnya kuda perang. Kuda ada beberapa jenis di kalangan masyarakat Arab. Dia kuda untuk tunggangan biasa.
Dan dia ada kuda nama dia Al-Adiyat. Al-Adiyat ni mari pada perkataan Al-Adu, iaitu guna untuk lawan musuh. Al-Adu ni maksud dia musuh. Dilatih untuk berani menghadapi musuh. Tiba-tiba adalah Quran ni Allah Ta'ala pilihlah satu surah, turunkan pada manusia ni satu surah. Surah cerita tentang kuda perang. Apa signifikan ataupun apa yang Tuhan nak beritahu pada surah ni? 5 ayat pertama Tuhan duk cerita tentang dengusan nafas kuda tu. Lari kencang sampai keluar bunga api. Boleh menyerang musuh waktu subuh. Cergahlah kuda ni. Waktu subuh pun cergah. Tuan kuda pun tak cergah macam kuda. Tuan kuda subuh nak tidur. Tapi kuda ni subuh boleh serang orang. Luar biasa. Lepas pada tu fa'atharna bihi. Dia serang bukan dia serang main-main ataupun malah-malah. Dia serang tu Quran sebut fa'atharna bihi naq'a. Debu tu naik berterbangan. Kelam jadi kawasan yang dia serang tu. Fawasatna bihi jam'a, dan dia bukan duduk di barisan belakang. Dia berani masuk ke tengah musuh. Masuk ayat yang ke-6 Allah Ta'ala sebut innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia ni terhadap Tuhannya sangat-sangat tak mengenang budi. Tiba-tiba keluar ayat tu. Apa Allah Ta'ala nak beritahu? Allah Ta'ala nak beritahu kepada sekalian manusia, khususnya musyrikin Mekah pada waktu tu, yang tak mahu lagi beriman, yang duk menentang Nabi lagi. Allah Ta'ala kata, tengoklah kuda perang yang kamu duk bela tu. Kuda perang yang kamu duk bela, kamu beri makan, kamu beri latihan sampai dia jadi gagah dan kuat. Bila mana kamu gunakan dia untuk berbakti pada kamu, kamu suruh dia serang musuh yang kamu tak puas hati dengan dia, dia sanggup serang musuh. Macam mana dia serang? Macam yang disebutkan dalam 5 ayat tu. Bukan serang dengan jiwa yang penakut, tapi serang dengan jiwa yang berani. Sehingga keluar percikan api. Sanggup menyerang pada waktu-waktu yang tak biasa haiwan lain aktif waktu tu, iaitu waktu subuh. Manusia pun tak aktif mana waktu tu, dia boleh aktif. Tiba-tiba Allah Ta'ala masuk ayat 6, Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia ni ada satu penyakit kanud. Kanud ni maksudnya tak mengenang budi, tak mengenang jasa. Allah Ta'ala nak beritahu, wahai sekalian orang Arab dan juga orang yang baca ayat ni, malulah kamu pada kuda yang kamu duk pelihara dia. Kuda tu tak kena beban dosa pahala pun, tapi bila mana diminta untuk balas budi, dia boleh balas budi kepada orang yang jaga dia, sehingga dia boleh buat serangan pada waktu-waktu yang tak disangka, dan dia mampu menunjukkan keberanian dia. Malu kamu pada kuda, sedangkan kamu terima nikmat Tuhan lagi banyak daripada kamu beri nikmat kepada kuda tu. Kuda yang tak berakal, kuda yang tak kena tanggungjawab dosa pahala tu, bila mana diminta berbakti, pembaktian dia yang dia buat kepada Tuhan dia luar biasa. Manusia yang terima nikmat banyak daripada kuda, banyak nikmat yang Tuhan beri pada dia, bila mana Tuhan suruh berbakti dengan cara tauhidkan dia, tak boleh. Problem manusia. Jadi ini Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita apa sebab jadi lagu tu. Sebabnya ialah terpedaya dengan nikmat yang Tuhan beri. Sebab tu ada ayat yang dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menyebabkan kamu ni boleh engkar pada aku? Adakah kerana dengan sifat pemurahnya aku? Sebab tu kalau kita tengok kisah keengkaran manusia ni, manusia-manusia yang engkar, macam mana dia boleh engkar pada Tuhan? Dia tak mahu tunduk pada Tuhan. Adakah dia daripada kalangan makhluk Tuhan yang kurang dapat nikmat? Bukan. Kita tengok kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Shu'aib. Ini kaum-kaum yang hebat. Kaum Ad, kalau kita baca sejarah, ianya ialah kaum yang paling besar, spesies manusia paling besar. Kita buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibn Kathir, yang tulis tafsir Ibn Kathir. Dibawa kepada kita beberapa riwayat menyifatkan saiz kaum Ad. Kaum Ad ni orang dia, laki ke perempuan, ketinggian normal dia berapa? 100 hasta, 60 hasta. Sama tinggi dengan Nabi Adam. 60 hasta ni besar mana tuan-tuan? Bangunan sekolah tu 4 tingkat tu 5 tingkat, okey, tu saiz
Kaum Ad. Hebat kaum Ad ni. Kaum Ad bukan kurang dapat nikmat, bukan OKU semua kaum tu. Kaum tu ialah kaum yang hebat. Tapi boleh lawan Rasul dia. Bukan setakat lawan Rasul, lawan Tuhannya lagi. Apa Allah Ta'ala beri pada kaum tu, dengan sihat tubuh badan apa semua, Allah Ta'ala cerita kehancuran. Allah Ta'ala tak cerita kehebatan ni dalam Quran. Allah Ta'ala highlight sikit je, mereka ni kaum yang besar tubuh badan apa semua. Tapi besar tubuh badan pun jenis kanut juga, jenis tidak mengenang jasa juga. Akhirnya yang kita dapat daripada cerita mereka ialah cerita kehancuran. Kita pergi pula kepada kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Adakah kaum Nabi Saleh ni kaum yang mundur? Tak. Kaum Nabi Saleh kaum yang hebat. Hari ni kalau kita pergi di Al-Ula, Al-Ula ni di Arab Saudi. Kawasan tu ada tempat nama dia Madain Saleh. Madain Saleh ni tempat kota kaum Nabi Saleh, kaum Samud lah. Di situ ada beberapa tinggalan tempat-tempat, bangunan-bangunan yang ditarah di bukit. Yanhituna minal jibali buyuta. Quran sebut pandai hebatnya kaum Samud ni, mereka boleh arkitekkan bukit tu jadi rumah. Maknanya mereka boleh design bukit jadi rumah. Hebat. Dikatakan sebahagian riwayat sebut, riwayat Ibn Kathir kata, Madain Saleh dulu ada sekitar 1,400 buah bandar di kawasan tu. Hari ni kita pergi Madain Saleh, apa yang ada? Padang pasir saja. Tak ada apa. Tuhan ranakkan semua sekali. Yang tinggal pun monumen kecil. Monumen-monumen kecil tu pun, kata pengkaji sejarah, ianya ialah kubur. Nak tunjuk pada kita apa? Akhirnya yang kekal ialah kubur. Bangunan yang hebat hancur begitu sahaja. Nak tunjuk kepada kita apa? Apa sebab dia jadi engkar pada Tuhan? Lebih nikmat. Terlebih nikmat ni menyebabkan manusia jadi sama. Sebab tu nikmat yang kita dapat pada Tuhan ni, kalau kita tak dapat urus dengan baik, dia akan beri problem pada hati untuk melihat nikmat tu. Kalau kita baca Quran, surah Kahfi. Surah Kahfi ni dia banyak cerita. Dia cerita, mula-mula cerita Ashabul Kahfi lah, 7 orang pemuda tu. Kemudian dia pindah kepada cerita Ashabul Jannatain, lelaki yang ada 2 kebun. Apa jadi pada lelaki itu? Terpedaya dengan 2 kebun tu, sehingga dia pergi pada tahap dia tak percaya Tuhan ni ada. Dia boleh pergi pada tahap tu. Okay. Nak sebut kepada kita, balik pada hadis yang kita baca tadi, Nabi kata ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat yang manusia ni tak hirau, ialah kesihatan dan juga waktu lapang. Nabi tak sebut dalam ni wang ringgit ke apa semua, Nabi tak sebut harta banyak. Nabi sebut sehat dan waktu lapang. Sebab dengan sehat dan waktu lapang itulah manusia dia boleh buat something, sesuatu dalam hidup dia. Dengan sehat itulah dia boleh buat banyak, kumpul duit banyak apa semua. Sebab tu Quran balik pada surah Al-Adiyat, Allah Ta'ala kata innal insan li rabbihi lakanut. Manusia ni terhadap Tuhannya sangat-sangat tak mengenang budi. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Tuhan kata, dan manusia ni dia memang bersaksi, dia suka pada dunia tu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan mereka ni sangat-sangat cinta pada dunia. Al-khair situ maksudnya dunia. Sebab keduniaan, harta dunia ni dia boleh beri pada kita kebaikan. Dalam hadis lain Nabi sebut, Nabi kata sekiranya anak Adam ini diberikan satu lembah daripada emas, wadi, lembah ni tasik, Melayu faham tasik, lembah Arab oasis tu lah. Mana kita boleh bayang satu lembah daripada emas, lembah tu penuh dengan emas, kita seorang dapat. Sini apa tasik, timah tasuh ada, semua air dalam tu emas. Siapa yang empunya tu, kita seorang. Nabi kata dapat yang tu anak Adam, labtarauhumus tsani, dia akan cari yang kedua, nak cari lembah kedua. Dapat dah 2, wabtarauhumus tsalits, dia akan cari yang ketiga. Bila dia akan cukup sehingga tanah mulai memenuhi mulutnya, iaitu mati. Maksudnya sifat manusia dia memang minat ke arah tu. Sebab tu banyak ayat Quran dia turun, dia cerita pada kita tak salah nak ambil kekayaan dunia, ambil. Sebab tu kalau kita tengok ada ayat Quran, Allah Ta'ala sebut wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu daripada dunia. Wabtaghi fima atahu Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ayat daripada surah Al-Qasas. Jangan lupa bahagian dunia, tapi jangan terpedaya.
Sebab tu ini antara bab bahagian yang Allah Ta'ala boleh jadikan, yang kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jaga hati kita. Manusia hari ini, khususnya akhir zaman, terpedaya dengan dunia. Adakah sahabat Nabi ni orang yang kurang harta dunia? Tak. Sahabat Nabi pun kaya. Kaya sahabat Nabi ni lebih daripada kita lagi pun. Kita bilang harta Abdul Rahman bin Auf, kita bilang harta Uthman bin Affan, harta dia orang tak habis sampai hari ini. Tapi dengan banyaknya harta tidak menghalang mereka menjadi top 10 syurga juga. Jadi atas dunia ni dia ada cerita orang tenggelam dengan nikmat dunia, cerita orang tak tenggelam dengan nikmat dunia walaupun dia kaya. Kita tengok, kita pergi ke Madinah hari ni, tapak-tapak hotel yang ada di sekitar Masjid Nabawi tu masih lagi atas nama Abdul Rahman bin Auf ataupun Uthman bin Affan. Dua tu. Maknanya pemilik geran tanah tu kawan tu, dan harta dia orang tu 1000 tahun lebih kekal, dan tidak menghalang dia orang untuk jadi sahabat Nabi yang baik, Muslim yang baik, bahkan jadi ahli syurga lagi pun. Maknanya bukan salah pada harta tu, salah hati yang mengurus harta tu. Dia bukan, ada orang dia kata kita tak boleh duit banyak. Bukan masalah duit banyak, sebab kita akan tengok ada orang yang tak ada duit pun hati dia problem. Sebab tu Nabi sebut, sebab tu Ali bin Abi Talib dia sebut, ju'ilatid dunya li arba'ah. Dunia ni dijadikan kepada 4 golongan. Ni kata-kata asar daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, yang pertama, dunia ni dijadikan untuk orang yang kaya dan dia guna kekayaan dia untuk infak kepada jalan yang benar. Ini orang yang terbaik, kumpulan yang terbaik. Kemudian Ali bin Abi Talib kata, kumpulan yang kedua, dia tak kaya, dia tengok orang kaya, dia niat dalam hati dia, kalau aku kaya aku akan infak di jalan Allah lebih daripada orang kaya tu buat hari. Dia ada niat tapi dia tak kaya, tapi hati dia kaya. Hati dia kaya dengan perasaan yang baik. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Talib, orang yang kaya dan dia telah guna kekayaan dia untuk maksiat. Apa maksiat yang ada atas dunia semua dia buat. Dia guna kekayaan dia. Ini golongan yang teruk. Dan yang keempat, kata Ali bin Abi Talib, yang paling teruk, dia tak kaya pun, dia miskin, bahkan mungkin fakir. Dia tengok orang kaya buat jahat, dia boleh niatlah hati dia, kalau aku kaya aku buat jahat lagi hebat pada dia ni. Yang ni kesian tuan-tuan, duit tak ada. Orang Terengganu kata basak tak ada duit. Bukan bangsak, basak. Basak ni tak ada duit tak ada apa-apa. Okay. Dia miskin, tapi hati dia problem. Belum dia pegang harta lagi, hati dah problem dah. Sebab tu ini benda yang kita kena faham. Sebab tu Nabi duk sebut doa ni, ya muqallibal qulub tsabbit as-sabat. Minta pada Tuhan supaya diberi ketetapan hati. Ketetapan hati ni bukan kena minta waktu dah kaya. Waktu belum ada apa-apa pun kena minta dah. Sebab kita tak tahu lintasan-lintasan yang berlaku. Sebab tu kata Abdullah bin Mubarak, kam min amalin kabir, berapa banyak daripada amal yang besar di mata manusia jadi kecil di sisi Tuhan kerana hati. Dan berapa banyak amalan yang kecil di mata manusia jadi besar di sisi Tuhan pun kerana hati. Lintasan hati. Sebab tu kau tengok Nabi sebut benda-benda ni. Jadi kita isilah hati kita ni dengan benda-benda kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok antara hadis yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabur Raqa'iq, dalam kitab di Sahih Bukhari ni, ialah doa Nabi. Selain pada doa yang muqallibal qulub ni, iaitu Anas bin Malik pun dia sebut, dia kata Nabi ni dia pernah berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wahai Tuhan, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Nabi duk ulang doa ni. Tujuan dia apa? Duk peringat pada kita ni, duk hidup atas dunia ni, sedap duk hidup atas dunia ni, banyak nikmat duk ambil, kena ingat ada lagi tempat kita nak pergi. Lepas tu Nabi sambung doa tu, Nabi kata fa aslih al-ansar wal muhajirah. Engkau baikilah orang-orang Ansar dan orang Muhajirin, supaya orang Ansar dan Muhajirin ni tidak samar dengan nikmat. Sebab kau tengok, bila mana orang Ansar dia tengok orang Muhajirin boleh balik ke Mekah, kan? Bila mana kita tengok peristiwa pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, Nabi buka kota Mekah dengan kumpulan orang Islam yang ramai, sehingga Abu Sufyan takut, orang-orang kafir pun takut tu.
Bila mana waktu tu Islam mulai kuat, orang Muhajirin dapat balik semula ke Mekah. Orang-orang yang asal pada Mekah tapi berhijrah ke Madinah. Okay. Jadi pada waktu tu ramailah yang dulu kafir masuk Islam. Bila mana mereka ni masuk Islam, Nabi ni dapat ghanimah banyak, harta rampasan perang banyak. Nabi bedak bagi kepada orang-orang Muhajirin. Nabi bedak bagi pada orang Muhajirin. Jadi orang Ansar ni dia dapat juga tapi tak banyak. Okay. Pada waktu tu dia ada bibit sikit. Dia ada, orang kata apa, orang Ansar ni dia macam terasa, dia kata, oh, Nabi bagi lebih pada orang kampung dia, tak bagilah kat kita. Okay. Ni nak beritahu pada kita, yang duk cakap lagu ni sahabat Nabi. Dia tengok harta banyak, Nabi bagi orang lain. Kalau kita akhir zaman ni dahsyat lagi, kok tak puas hati. Okay. Cuma zaman Nabi tu, dia tak gamak nak tegur Nabi direct. Okay. Sehinggalah benda tu sampai di telinga Nabi. Sahabat-sahabat Muhajirin beritahu orang Ansar ni macam kecewa, macam merajuk lah sikit. Sebab banyak harta rampasan perang Nabi bagi kepada Muhajirin dan juga bagi kepada yang baru masuk Islam ni. Okay. Sehinggalah Nabi terpaksa kumpul orang Ansar di satu kawasan hujung kota Mekah. Dan Nabi berkhutbah sehingga seluruh orang Ansar menangis. Dalam khutbah Nabi tu Nabi sebut, apakah harta yang lebih baik dibandingkan aku balik bersama kamu ke Madinah? Harta apa yang lebih baik lagi? Sebab Nabi pada waktu tu, Nabi tu sendiri dia tidak ada rasa nak duduk di kampung dia, walaupun dia boleh buka kampung dia tu. Nabi tawarkan kepada orang Madinah, apakah yang lebih kamu nak sekiranya aku beritahu aku akan balik bersama kamu ke Madinah? Aku tak akan duduk kekal sini. Baru orang Ansar tahu itu ujian daripada dunia. Tengok sikit. Dan sebelum pada tu, dalam perang Uhud, lebih dahsyat. Kecintaan kepada ghanimah yang belum dibahagikan mengakibatkan kekalahan orang Islam. Itu benda yang kita boleh tengok. Kalah kerana terpedaya. Terpedaya dengan apa? Terpedaya dengan pedang, busur, panah, anak panah. Bukan duit ringgit tu waktu tu. Baju besi, bukan uncang-uncang emas yang sahabat duk tengok. Sahabat duk tengok benda-benda senjata yang baru. Sehingga mereka rasa seronok. Sebab nampak pusingan pertama tu macam kita menang, sehingga dah tak ingat dah arahan Nabi. Sebab tu nak sebut pada kita, dunia ni dia ada kesan sampingan dia. Bila mana kita berinteraksi dengan dunia banyak sangat. Sebab tu Nabi duk sebut doa ni, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wahai Tuhan, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Nak beritahu pada kita apa? Kehidupan akhirat tu lah fokus kita. Sebab tu Nabi duk doa selalu yang tu. Dan antara doa Nabi yang kalau kita tengok, Anas bin Malik meriwayatkan, dia kata antara doa Nabi yang Nabi selalu sebut selain daripada ya muqallibal qulub, selain daripada Allahumma la aisha illa aishul akhirah, antara doa Nabi yang Nabi selalu sebut ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Doa ni saya rasa semua dalam masjid ni pernah dengar doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni simple. Sebab apa? Kita selalu dengar doa ni. Tapi doa ni kuat sebenarnya. Tapi dengan sebab kita selalu sebut dan kita pun dah jadi satu amalan, bila dengar orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita pun dah faham doa nak habis. Kita tak nampak doa tu kuat, kita nampak nak selesai dah berdoa. Boleh dah. Tengok-tengok lauk apa nak makan kalau jenis nak buat makan. Okay. Sebab petanda setengah-setengah orang dia baca doa panjang. Lantik satu orang baca doa panjang doa. Yang panjang tu tak peduli apa-apa. Dia nak tunggu dekat Rabbana atina sebab tahu itu petunjuk doa nak habis. Tak rasa. Tapi dalam doa tu kalau tengok Nabi sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, berilah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, hindari kami daripada api neraka. Para ulama sebut dalam doa ni satu bahagian dunia, dua bahagian akhirat. Maknanya Nabi cuba highlightkan situ fokus pada akhirat. Bahagian dunia yang mana atina fid dunya hasanah, itu bahagian dunia. Kita pun faham lah sebab ada sebut perkataan dunia situ. Lepas tu wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dua bahagian. Dan beri pada kami di akhirat kebaikan
dan jauhkan kami ni daripada api neraka. Dua bahagian akhirat Nabi sebut, satu bahagian dunia. Nak sebut kepada kita bahawasanya Nabi ajar kecenderungan kepada akhirat tu. Tidak salah satu orang tu dia memiliki daripada dunia, tapi dia memiliki hati yang cenderung pada akhirat. Sebab hati yang cenderung pada akhirat ni lah akan menyebabkan manusia tu hilang sifat tamaknya. Bila mana dia tengok orang dapat lebih dengan cara yang tak baik, dia tidak berkenan ataupun tak telio dengan apa yang orang dapat, sebab dia tahu itu bukan bahagian dia. Sebab tu dia ada satu buku yang menarik, kitab menarik. Dulu kitab ni pun orang duk buat pengajian di Masjid Surau, iaitu kitab Penawar Bagi Hati ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kitab ni bagus. Mungkin sini pun ada buat pengajian kitab tu. Kitab ni bagus sebab dalam tu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia sebut kepada kita beberapa penyakit yang boleh beri problem pada hati. Antara yang dia sebut situ ialah jaga pendengaran dan juga jaga perut daripada makan benda haram. Cuma jaga pendengaran lebih lagi berbanding jaga perut. Kalau kita makan benda haram, makanan yang kita makan tu memanglah haram, dari segi hukum salah lah. Cuma makanan tu dia akan buang lah nanti. Okay. Cuma kalau kita selalu dengar benda yang haram, dengar benda haram ni dia boleh lekat lama berbanding makan benda haram. Makan benda haram habis, kita buang hajat apa semua, hilang benda haram tu. Okay. Tapi dengar benda haram terlekat, kadang-kadang dahsyat terlekat sampai ke mati. Dengar benda-benda yang sia-sia, benda-benda yang tak elok, tapi dengar. Benda tu boleh ganggu hati kita untuk terima benda-benda yang baik. Jadi itu perkara-perkara yang kita boleh tengok daripada bab bagaimana menguruskan hati. Sebab tu kalau kita tengok Nabi dia ajar pada kita doa. Doa tu ringkas. Yang mana kita boleh sebut sekali lagi sini antara doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Nabi punya doa ringkas, tapi doa tu power dan doa tu dia merangkumi semua bahagian yang penting kepada hati manusia. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Itu pasak kepada hati kita supaya kita sedar kita ni berada di dunia, tujuan kita ke akhirat. Banyak mana dunia pun kita akan menuju ke arah tu. Okay. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa yang kita selalu duk dengar, macam saya sebut tadi lah. Ayat 201 daripada suratul Baqarah. Allah Ta'ala sebut wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, mulut dia ringan boleh sebut benda tu. Sebab tu ada satu riwayat Nabi dia pernah pergi ziarah satu orang sakit. Hadis tu riwayat daripada Muslim. Nabi ziarah orang sakit, kata sahabat Anas bin Malik yang ikut Nabi ziarah tu, dia kata sahabat tu dulu badan dia ni sihat, gemuk. Dia sakit tu hatta takuna mislu firah, sehingga jadi macam seekor burung yang kecil. Nak kata kuruh, bukan jadi burung, cuma nak buat pembandingan, kecil badan dia, daripada sihat jadi kecil. Tak tahulah sakit apa, tapi sakit yang menyebabkan perubahan yang mendadak pada badan ni. Nabi ziarah dia, Nabi tanya, di mana kamu dan doa afiat? Di mana kamu dan doa minta kebaikan? Dia kata, mali illa sabra. Tidak ada apa yang aku ada sekarang ni melainkan aku sabar. Nabi kata, jangan lagu tu, doalah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta pada Tuhan. Minta pada Tuhan kita ni sihat. Tapi sihat kita tu menjurus ke arah akhirat. Memanglah sakit itu memutuskan kita daripada kesibukan dunia. Tapi kadang-kadang sakit tu dia menyebabkan kita, kalau kita tak kuat, dia boleh menyebabkan kita boleh bersangka buruk pada Tuhan. Lama sangat sakit tak baik-baik sehingga kita boleh fikir bukan-bukan terhadap Tuhan. Kita boleh fikir, Tuhan, aku buat bukan teruk macam orang lain pun. Orang lain bahan duit rasuah dekat 2 juta tak sakit pun. Aku curi tabung masjid RM10 sakit 10 tahun. Dia boleh fikir aku tu. Jadi ini doa yang Nabi ajar kepada kita, untuk kita ni jaga hati. Sebab di setiap kebaikan ada bahayanya. Kebaikan dunia tu lah, bukan kebaikan akhirat. Okay. Dan juga di setiap benda-benda yang kita nampak macam buruk, ada kebaikan pada hati kita. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pagi ni. Semoga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga berkat. Setakat tu sajalah perkongsian pada pagi ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.